Mekah kita kena tawadan sa'i. Ada ke tempoh waktu? Tidak ada. Cuma lebih afdal segera. Mana kalau kita segera afdal. Dan sampai Mekah segera tawaf, segera sa'i itu afdal. Tapi mungkin kita sakit, kita pernah lelah, letih, orang ramai, kita tak bersihat, tangguhlah. Hingga bila? Tidak ada limit. Cuma selagi kita belum tahu dan sa'i, selagi itu dalam ihram tahlul awal. Mana 3 tu kena sampai selesai. Dia tidak ada limit masa hingga bila sebelum mati. Bagi wanita yang di dalam haid, untuk tahu, dia kena tunggulah sampai selesai haid, bersih, mandi, mutawaf. Walaupun sa'i boleh dikerjakan tanpa suci, tapi kalau belum bertawaf, belum boleh sa'i. Tertib tak boleh. Macam kita sampai Mekah, orang buat haji ifrad, dia sampai Mekah dia tawaf qudum. Dia tak boleh tawaf haji. Orang buat tamattu, buat umrah, dia tawaf umrah, sa'i dah cukup penting. Orang niat ihram haji sampai Mekah, dia tak boleh tawaf haji kerana belum masa, belum ukur, belum ada tawaf. Sunat dia buat tawaf qudum. Lepas tawaf qudum, afdal sa'i haji. Afdal. Tapi mungkin dia tak sihat, tak selesa, dia tak boleh balik daripada Mina. Tetapi bila sampai berangkat ke Arafah, dia belum sa'i haji, dia kena sa'i selepas tawaf. Sebelum berangkat ke Arafah, dia boleh sa'i pada bila masa setelah dia tawaf qudum. Kalau dia tak tawaf qudum pun tak boleh sa'i haji. Nampak gambaran kan? Orang niat ihram haji masuk Mekah, tidak boleh tawaf haji kerana belum masa. Sunat buat tawaf qudum. Dapat tawaf qudum afdal sa'i. Sa'i ini boleh dikerjakan walaupun dalam haid. Tapi kalau dia tak buat tawaf qudum, dia didatangi haid, dia tak boleh sa'i. Mesti dia boleh tawaf qudum. Dan dia boleh mengerjakan tawaf qudum pada bila-bila masa sebelum berangkat ke Arafah. Mungkin sampai di Mekah dia dalam haid, dia tidak boleh tawaf qudum. Sebelum berangkat ke Arafah, dia boleh buat tawaf qudum dan dia boleh buat sa'i. Berangkat ke Arafah, kalau dia belum sa'i, dia hendaklah mengerjakan sa'i selepas tawaf haji. Besok kita ada satu sesi dengan wanita, tapi saya percayalah ruang masa itu 1 jam. Semua pengkhusus haji wanita nakkan sesi dia 2 jam dan lebih. Banyak benda nak kongsi hal wanita ni. Wanita ni dia ada keadaan yang tak sama dengan orang lelaki. Fizikal dia tak sama, emosi dia tak sama, dan keperluan dia pun tak sama. Dia nak pergi wajib bersama mahram. Dia pergi wajib dengan izin suami atau wali. Wajib lelaki, tak ada wali, tak ada suami. Pergi je. Perempuan nak pergi mesti ada izin wali. Kalau suami, wajib suami. Dan mesti ada izin, mesti ada teman mahram. Kalau suami tak pergi sekali. Ini masalah tak ada dengan orang lelaki. Orang perempuan juga dia ada permasalahan darah. Orang lelaki ada darah tapi tak berkaitan dengan wakaf. Orang perempuan dia ada haidnya, nifasnya, istihadahnya, apa semuanya ada. Jadi dia ada permasalahan dia. Dan begitu juga orang perempuan pergi haji, semasa di tanah suci kematian suami, dia berada dalam medan wafat. Kalau di tanah air, dia tak boleh dah pergi haji. Walaupun suami dah kata saya izin awak pergi kalau saya mati. Walaupun suami dah kata macam tu, dia tak boleh pergi kerana izin suami tak berkaitan dalam dia pergi haji dan dah wafat. Dia terikat hukum Tuhan. Tuhan kata orang perempuan mati suami ni kena berada dalam rumah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bagi tujuan haji dia tak boleh keluar. Walaupun suami dah izin. Tetapi suami mati di Mekah, dia dalam medan wafat. Apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Dan dia wajib berada dalam medan wafat bila sampai tanah air. Sampai tanah air dia jagalah. Dia tak boleh keluar rumah. Mereka bagi maksud darurat boleh.
Kalau pergi biasa-biasa nak shopping, mopping ni, window shopping tak boleh. Kalau dah wafat. Adapun bersolek apa semua ni memang tak boleh di sana walaupun di sini. Di sana kalau dia nak pergi solat berjemaah boleh bersama teman. Dia nak beli barang perlu ke kedai boleh bersama teman. Tapi di sini bila dia dalam medan wafat dia tak boleh pergi sama jemaah. Tak boleh. Dia nak beli barang keperluan tak boleh. Naklah dapat servis satu orang lain berbayar ke anak sendiri takkan nak bayar kan, anak ke jiran ke tolong pergi beli kan, dia kena duduk. Melainkan bagi maksud darurat, dia nak dapat rawatan doktor, nak pergi doktor dalam rumah, kuasa mahal, dia kena pergi jumpa doktor, yang tu dibolehkan. Kena sakit ubat ni darurat, bukan hajat, darurat. Benda keperluan yang mengatasi hajat. Maka minum ni hajat. Kalau setakat tak makan 3 hari ni, insyaAllah belum mati ni. Tapi doktor ni kena penyakit yang kritikal. Kalau tak pergi mungkin dalam beberapa masa dia akan meninggal dunia. Itu tahap darurat, dia boleh keluar rumah untuk jumpa doktor. Perempuan yang dah wafat, di sana dia boleh pergi sembahyang jemaah, boleh beli barang keperluan, boleh bersama teman, tak boleh pergi seorang-seorang. Dan bersolek, belincu apa semua tak boleh dalam medan wafat 4 bulan 10 hari. Bila dia balik tanah air, dia duduk beriddat, maknanya berada dalam rumah tu ikut tarikh suami dia. Suami wafat bila 4 bulan 10 hari daripada tarikh itu, bukan tarikh dia sebab rumah. Okey, kita buka soalan. Ada orang dia nak soal tertutup, very private, terpulang. Kalau semua Ustaz, dia itu nafas awal dan balik ke Mekah pada 12 hari bulan Zulhijjah, masih wajib ke dia untuk menukar pada 13 hari Zulhijjah? Satu orang jemaah memilih nafar awal. Nafar awal maknanya first group of people left Mina on 12. Malam tak wajib bermalam, siang 13 tak wajib melontar, tak ada dam, tak ada dosa. Itu makna nafar awal. Tapi dia ada syarat kan? Syarat dia senang je. Kita di Mina wajib bermalam. Bermalam 2 malam cukup. Walaupun dia ambil 1 juzuk pada malam tu, okey cukup betul. Dan melontar 2 hari pun dia tak ada uzur, dia melontar 2 hari tu. Tak ada upah orang. Kalau upah orang tak boleh nak. Dia sini melontar. Nombor 3, dia kena tinggalkan Mina dengan kasar. Tak boleh dengan sesat. Jemaah haji sudah melontar nak pergi ke khemah, dia sesat jalan sampai ke Mekah. Dia pun niat nafar awal, tak boleh. Pasal dia niat nak pergi khemah di Mina. Dia tak ada niat nafar awal nak tinggal Mina. Dia tak ada kasat di Mina. Kasat mesti di Mina. Dengan kasat. Nombor 4, tinggalkan Mina sebelum maghrib. Dia hege orang maghrib dekat Mina lagi. Dia wajib bermalam malam tu, wajib melontar pada besok. Dan yang kelima, dia tak ada azam nak balik ke Mina, tak ada cita-cita nak balik ke Mina. Memang putus. Dia nak tinggal ke Mina hari ni, besok tak nak balik dah lah. Dia timbul azam ni macam ni. Satu couple, dia muda tau. Dia buat haji ifrat. Jadi dia kalau dapat nafar awal ni, siapa Mekah ni, dia okey lah. Dia pun tetapi bersama salah seorang daripada dua ni ada mak. Jumpa mak kita orang di Mekah ni, nak pendapat awal. Mak dia kata, biar aku mak, pasal balik Mekah ni jalan kaki tau. Dulu, sekarang dah ada arrangement, mana dia arrangekan bas apa semua. Dulu jalan kaki. Jadi orang tua tu mana lah jalan kaki 5 km tu setengah sasak. Mak okey lah, Kak Melaka, Kak Temah, Kak semua ada join dengan orang. Kita orang balik ada hal. Mak dia pun faham lah, okey lah. Dia pun balik tak ada apa lah kan. Tetapi mak dia, aku nak balik tu. Mak relax, mak. Apa gaduh kan, besok kita datang tengok mak sini. Malakah kita datang tengok mak? Mak gaduh apa? Mak dia pun kerja. Dia ada tak cita-cita nak balik ke Mina tu? Dia tak boleh mana para awal. Dia ada cita-cita.
Dan lately ni ada orang jemaah haji, dia ada kawan kat Mekah. Sebelum haji, kawan dia buat naik kereta round Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina tidak jalan 9 tu atas bukit kan. Nampaklah panorama Mina tu cantik. Macam di Kuala Lumpur ni kita pergi belah Langat, Hulu Langat atau belah Rumah, ada satu tempat-tempat tinggi tertentu kita nampak panorama Kuala Lumpur. Daripada bangunan sini ke bangunan daripada bangunan telekom ke yang pusing, boleh nampak panorama Kuala Lumpur, cantik kan hari malam. Jadi dia pun cakap dengan orang ni, hey, kita buat nak Sarawak. Malam kali kita cari taksi, sewa, kita ikut jalan 9, tengok panorama Mina. Hari 9, hari 12 malam 13. Jadi dia ada cita-cita nak balik ke Mina. Tak boleh tak? Dia wajib nafar sani, wajib malam 13, wajib menontar 13. Jadi 5 syarat. Cerita bermalam komplit, cerita menontar komplit dengan kasar, dan tinggal Mina sebelum maghrib, dan tidak ada cita-cita nak balik ke Mina. Dia komplain dengan syarat nafar awal. Tak wajib malam tu bermalam, tak wajib besok menontar, tak wajib. Ada satu orang nak tanya saya tadi, kalau boleh open, tanyalah. Kalau private tu pula. Ya, sudah. Saya ambil belakang punya. Assalamualaikum. Kalau kita tahu haji tu kan ramai, tak persentuhan tu ada macam-macam. Persentuhan lelaki wanita yang boleh menikah semasa tawaf. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, bila berlaku persentuhan kulit, kalau pegang rambut tak batal tu. Pegang rambut tak batal. Kulit itu boleh dibatal wuduk. Bila batal wuduk, tak boleh diteruskan tawaf. Dalam hal persentuhan ini, panduan terkini sudah dikeluarkan. Jika persentuhan tanpa ram, tanpa syahwat, taklah siapa, kita tawaf, dia tawaf masa terlanggar je. Kalau dalam keadaan biasa, batal. Tetapi dalam keadaan khusus ni, jika dia nak ambil hukum batal, nescaya kita mula tawaf lepas subuh, maghrib kan tak selesai. Bersentuh batal ambil wudu, bersentuh batal. Nak ambil wudu bukan senang. Nak keluar, nak masuk balik, orang seramai-ramai. Jadi pendapat yang kuat kata batal dalam mazhab Syafi'i, tapi ada kaul yang marjuh. Marjuh ni kaul minoriti dari kalangan ulama Syafi'i, kata tak batal jika tidak ada syahwat, tak terangsang, tak mari sentuh gam mari tak. Saja kita tak dapat. Kita tawaf tak batal. Itu panduan terkini. Maknanya dalam hal ini kita berpegang pada kaul minoriti dalam mazhab Syafi'i ataupun pendapat yang lemah, supaya kita tak jadi lemah. Pegang pendapat yang kuat, tersentuh batal, tersentuh batal dulu, kita akan jadi lemah, tawaf tak selesai. Itu panduan yang diberilah. Maknanya dalam hal persentuhan kulit lelaki wanita ni, dalam mazhab Syafi'i hukum asalnya batal. Tetapi ada di kalangan ulama Syafi'i berpendapat tak batal kalau tak ada syahwat. Pendapat ini menjadi kuat dalam mazhab Hambali. Hambali, kalau tak ada syahwat tak batal. Maliki pun sama. Hanafi lagi kebal, bersubuh pun batal. Setakat bergumul, bergumpal apa semua tak batal. Itu kata ayat sebenarnya kebal. Yang kata ayat sebenarnya kebal tu Hanafi lah. Tapi nak ambil wudu dia, tak boleh cuek-cuek hujung ni. Kena ambil 1/4. Perempuan menyambut pada 1/4 paling kurang. Semua tu ada nas, ada hujah dia. Jadi kita orang awam ni, kita pun tak ada nak mengaji detail macam tu. Kita berpeganglah asas ni dalam mazhab Syafi'i bersentuh batal asas ni. Tapi dalam masa tawaf dan tempat-tempat yang sukar nak jaya berwuduk, macam kita nak pergi masjid, dalam lift orang ramai lagi perempuan, perjalanan daripada hotel nak pergi masjid orang ramai, memang persentuhan tu oleh dia. Dalam keadaan ini tidak batal jika tidak terangsang syahwat. Ya. Kaul marjuh atau kaul minoriti dalam mazhab Syafi'i. Dan di sinilah tak sama je pendapat ulama, ada rahmat untuk umat.
Nabi kata tak sama pendapat ulama ni ada rahmat untuk umat. Bukan umat kena pergi bercakap salahnya lah tu tak betul ni betul. No such thing. Tak sama pendapat ulama ada rahmat. Macam bermalam di Mina, ulama kata seluruh malam. Ada kata jangan puas separuh, tapi ada kata sikit pun tak apa. Kan tak sama pendapatnya. Ada tak rahmatnya? Ada. Oh, kau bermalam seluruh malam, sikit malam tak sah? Tak ada. Pendapat itu sudah ditulis 1000 tahun dulu dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang 1 juzuk malam. Saya pun mula ketika tamu haji dulu, saya kata siapa lah pegang pendapat ni. Sekarang ni ramai dah orang berpegang pendapat bermalam di Mina 1 juzuk bermalam sampai subuh. Duduk di Mekah sampai tahajud. Pukul 3-4 pun naik bas pergi ke Mina. Jalan kaki masuk Mina, sebab Mina tak sampai kat Jamrah tu orang ramai. Jalan kaki sikit dan sampai Mina pukul 5. Setengah jam ada kat Mina. Sah bermalam. Cuma pahala kurang sebab Allah tak bermalam di Mina. Bermalam seluruh malam. Tapi seluruh malam bukan wajib. Bermalam tu wajib, tapi seluruh ke sebahagian? Seluruh tu afdal. Sebahagian tu memadai. Macam menyapu kepala. Afdal semua, membadi sedikit. Dekat kepala kita ambil yang sedikit. Dekat bermalam mati-mati nak seluruh malam. Matilah. Ambil yang ada kemudahan. Tuan buka mudah, ambil kemudahan. Tetapi kalau kita ada kesanggupan untuk bermujahadah lebih, ambil yang lebih. Pahala lebih bermalam seluruh malam. Okey tu. Soalan sikit, jawapan panjang. Sila. Okeylah. Tengok. Kebetulan tawaf. Bila tengah tawaf berlaku persentuhan lelaki perempuan, batal wudu. Tak bolehlah tawaf, tak bolehlah sembahyang, kena ambil wudu lain. Tak. Dalam konteks tadi, wudu tu sendiri tak batal. Untuk tawaf tu, untuk solat ke tak batal wudu tu. Pakai. Okey. Soalan. Macam mana apa nak buat, macam nak buat jika was-was. Nombor 1, kunci kepada masalah was-was ni jangan layan. Itu kunci. Start layan dia, siap. Susahlah kita layan. Was-was daripada syaitan. Tapi jika datang was-was, agama beri panduan yang jelas. Was-was tu tinggal. Pegang yang clear, yang jelas, clarity. Islam terbina di atas clarity. Was-was ni, saya dah 3 ke 4. Mana was-was? 4. 3 tu yakin, 4 tu dapat ke 3 kot. Kalau 3 pun was-was tak berat. 3 ke 4 menasabahnya 3 tu dah betul dah, tak lagi dah. 4 ni dah ke 4 ke belum? Berapa 3 ni? Jadi buang was-was, buang syaitan. Pegang yakin. Habis. Itu panduan yang jelas. Jangan layan was-was. Start layan, syaitan masuk lagi. Kobek lagi. Sampai wudu pun was-was, nak takbir. Habis malam pun jadi susah kita seorang nak takbir. Ada orang was-was, layan was-was dan takbir keleran. Dia seorang susah dan tu orang ada ikut syaitan. Orang lain pun jadi susah. Ada tak orang ni? Dia susah pasal dia ikut dia lain syaitan dia tahu. Tak betul ni, tak jadi ni niat ni tak jadi. Apa sebab tak jadi? Itu pasal untuk berniat ni, kita cuba kalau payah sangat, kita relax sekejap. Tanya, aku ni nak buat apa? Aku nak sembahyang Zuhur. Allahu Akbar. Jadi aku nak sembahyang fardu Zuhur. Jadi panduan tu ada dalam DVD solat yang saya bentangkan. DVD solat ni dia 4 jam. Dia ada betul. Asalnya kuliah lah. Tapi ada lakonan, soal jawab ada ke tak ada dalam solat. Haji memang ada soal jawab soal. Ini ada ke tak ada? Sehingga ada kot saya soal saya jawab kot dalam ni. Dia 4 jam. Fokus saya 13 rukun solat tu mesti dikerjakan dengan tata cara yang betul. Bagaimana berniat yang betul?
supaya tak jadi susah. Mudah di dunia. Dan beberapa permasalahan dan berniat ini saya timbulkan dan saya jawab. Kena qiyam. Apakah syarat sah qiyam? Apa sunat-sunat dia? Apa amalan dalam qiyam yang boleh batal sembahyang kita yang kita buat? Demikian juga niat, qiyam, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni melafazkan lafaz Allahu Akbar dengan betul. Bahasa Arab betul sebutan. Ada beberapa sebutan tak betul. Allahu Akbar. Allah tak betul. Allah tu, adakah Allah? Itu makna dah berubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak betul. Akbar nama setan. Akbar. Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar. Ada tak mau takbir? Lafzul jalal tu hilang tengah sebutan ada Allahu Akbar. Ada tak? Tak ada. Tak gaji sebanyak apa kan? Ya lah, perempuan ni sokit lah. Orang lelaki ni macam-macam. Ada Allahu Akbar. Allah. Semua tak betul. Kena sebut Allahu Akbar. Satu-satu saya ulas. Dalam Al-Quran ada 5 sebutan tak betul. Takut kita tersebut salah satu daripada 5 tu ubah dengan sebutan yang mudah, Allahu Akbar. Demikian juga bacaan Fatihah. Saya baca satu ayat yang betul dan saya jelaskan sebutan-sebutan yang tak betul. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak betul banyak. Bismillah. Ada Bismillah. Bismillahir. Itu ada hir. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Mana ada nirwah? Nirrahim. Nirrahim tadi rahim. Ada orang ra dengan ha ada syaddah. Bila syaddah tambah huruf dan Fatihah tak sah. Saya bukan nak memberatkan semayang mudah, tapi dengan belajar yang betul. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, Nirrahim tadi Nirrahim. Sebab ra dengan ha tak ada syaddah. Bila tambah syaddah, satu huruf tambahan tak sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham tadi alham dia ha pedas. Alhamdulillahi tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dia rabbil alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ada macam-macam bunyi ada. Jadi saya baca satu huruf, satu ayat demi satu ayat yang betul dan saya tunjukkan bacaan yang tak betul. Jangan kita dulu baca tak betul. Tak sah sebenarnya. Demikian rukuk ada syarat sah dia, ada sunat-sunat dia dan ada amalan tertentu orang rukuk memang tak sah. Dia turun rukuk, dia ada spring. Allah ada bergenjuk kat situ. Di segi hukum, kalau satu perbuatan tak sengaja, tak ada batal, tapi takkan pasal apa ada spring masa rukuk ni? Dapat tak bayangkan orang rukuk ada spring ni? Dia bila rukuk, Allahu Akbar. Ada jadi gerakan lebih 3 kali gerakan besar ni menjadikan sembahyang tak sah. Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Melenggang. Dia begitu juga. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Mana ada tumakninah? Tidak, mesti ada tumakninah. Mana sukun, mati diri dan keadaan bangkit. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kalau Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, terus sujud. Dia take step nak turun sujud ni.
tak ada sukun, tidak ada tumakninah dalam i'tidal, tak sah. Benda-benda ni dibuat secara tak sedar. Itu pentingnya belajar supaya ibadat kita jadi betul. Allah Ta'ala mahu kita sukun mati diri dalam keadaan tidak ada sebab dia, ada falsafah dia, ada sebab dia. Kalau tak mati diri dalam i'tidal, maknanya kita tak sembahyang, tak ada tumakninah. Demikian sujud, ada apa syarat sah, apa sunat-sunat, ada apa amalan sujud yang tak sah. Ada orang sujud, dai dia ada penghalang sampai pada bahagian dai yang patut sampai tak sampai, kena gambut. Itu di antara ni. Ada juga yang sujud, masa sujud sepatut 7 anggota. Tapak tangan dai, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki sampai ke tempat sujud. Ada orang bila kepala dia turun sejak lantai, kaki belakang terangkat. Kemudian dia pun turun kaki, kepala pula terangkat. Maknanya 7 anggota sujud tidak berada dalam tumakninah masa sujud, tak sah. Jadi kita terangkan supaya kalau kita jenis tu kena ubah kepada cara yang betul. Jadi satu-satu rukun solat kita bincangkan syarat sahnya, sunat-sunat berdirinya, dan perbuatan atau sebutan yang membatalkan kita dalam rukun tu diterangkan detail dalam DVD ni. Dia ada 16 tajuk. Ada sikit pengenalan tentang DVD, kemudian kepentingan solat, apa pentingnya solat, apa untungnya kerjakan solat, dan apa celah dan ruginya tak solat. Ada diterangkan beberapa peranan yang berkaitan. Kemudian beberapa maklumat tentang solat ni, definisi dia sampai waktu solat. Subuh itu waktunya zuhur, apa asas dia. Kemudian syarat wajib, syarat sah solat, kemudian rukun-rukun solat. Ini yang panjang. Dia dalam, saya bagi dalam 3 slot. Rukun 1 sampai rukun 3 satu slot. Satu-satu slot dia dalam 20 minit lebih, 30 minit lah supaya tak panjang. Kemudian rukun 4 hingga rukun 7 satu slot, dan rukun 8 hingga 13 satu slot. Maknanya semua ni 3 jam. Satu ni 27 minit, yang kedua ni 26 minit, yang ketiga ni 18 minit. Maknanya kita kena belanja masa 27 campur 26 berapa? 43 53 campur 18, 75 minit. 75 minit sejam lebih lah. Nak telusur satu-satu rukun kita kerjakan dengan betul. Kemudian tajuk berikutnya ada sunat-sunat dalam solat ni. Sunat-sunat dalam solat, dan di sini timbulnya sujud sahwi kalau kita tertinggal sunat arba'ah. Jadi apa sunat arba'ah, apa sunat hayat. Sunat arba'ah ni dia part of solat. Meninggalkan dia solat sah tapi pahala cacat. Boleh diganti sunat, bukan boleh sunat diganti sujud sahwi. Tapi sunat hayat ni sunat yang nice to have. Dia nak cantik lagi solat kita. Kalau tertinggal, rugi pahala lah. Tapi tak disunatkan sujud sahwi. Dan cara sujud sahwi dia terangkan perkara-perkara makruh dalam solat. Kemudian perbezaan solat lelaki dengan wanita. Asalnya sama, tapi ada 6 tempat orang perempuan dan orang lelaki tak sama dalam perkara solat. Diterangkan. Kemudian tu perkara yang membatalkan solat. Ini penting, jangan kita solat batal sembahyang kita. Kemudian tu kita tunjuk praktikal solat. Solat 2 rakaat tu di mana mula, di mana sudah. Sebab ada orang, aku bukan tak nak solat, aku tak tahu rakaat tu macam mana. Kita pun rupanya ada orang tak tahu rakaat tu macam mana. Siapa dia lahir ke dunia terus tahu rakaat tu macam mana? Mereka dengan belajar. Dia tak beri masa belajar, tiba-tiba nak tahu. Mana nak tahu, dia belajar. Jadi kita tunjukkan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Dan praktikal solat bagi sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kemudian akhir sekali ada sedikit penerangan berkaitan dengan hakikat solat. Maknanya usaha-usaha yang kita kena buat untuk dapat solat khusyuk. Penerangan berkaitan ni dalam 17 minit, 16 minit, 16 minit, 51, 17 minit lah. Sedikit penerangan. Jadi keseluruhan DVD ni 4 jam, 16 tajuk.
Kita boleh tengok video ni berapa minit dan boleh buka ikut dia punya menu lah. Nak tengok bab sujud, tengok bab sujud. Tapi bab sujud ni dia termasuk dalam menu yang kedua. Yang kedua. Boleh tengoklah benda ni, dia ada 16 tajuk sini. Jadi DVD ni amat membantu untuk kita memperbaiki solat kita. Bukan kata kita tak solat, tapi kita tambah kepahaman dari kepentingan dan cara dia. Okey, jadi kempen lah. Makanan dah sedia belum? Tak ada. Okey, soalan lagi. Nak makan pun bagus juga, lewat dekat pasal perut kenyang lagi kan. Sila. Tadi untuk batu sunat kita cari di Musdalifah lah, melontar. Batu untuk melontar jamrah kubra yang 7 ni. Yang ni sunat kutip di Musdalifah. Untuk 3 jamrah hari 11, 12, 13 boleh batu di mana-mana. Di Mina pun ada batu. Tapi ambil batu Musdalifah is okay. Harus status sama. Nak ambil batu Arafah pun boleh. Kalau nak bawa Malaysia? Boleh. Macam saya buang batu pula. Memang ada satu orang hamba Allah. Dia bekalkan batu daripada Malaysia. Dia ni duit tak habis pakai kot. Dia kasih tabung haji, suruh bawa batu untuk jemaah haji melontar. Dan dia kata batu di Malaysia ni semua kepala tak tahu lah kepala dia macam mana tabung haji pun terimalah itu. Ambil batu kat sana lah. Batu-batu di tanah haram. Asalnya sunat batu di dia tanah haram ni, Mekah tanah haram, Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram, Arafah tanah halal. Okey, untuk melontar jamrah kubra hari 10 itu batu di Muzdalifah. The rest tu batu daripada mana-mana boleh. Tentang DVD solat ni je, market price 32, sini kita potong RM2 je lah, kita potong RM2, bukan ambil RM2, potong RM2 tinggal RM30 lah, sikit potongan. Dan ada satu buku, kalau mengikut Imam Nawawi, dia pesan orang nak pergi haji ni, eloklah mengamalkan doa dan zikir. Pesanan nombor 9, amalkan doa dan zikir sepanjang perjalanan. Jadi buku yang saya susun ni dia cover lah untuk perjalanan haji, campur dengan solat ke atas mayat. Dan ujung sekali tu dalam 5 muka surat saya ada sediakan doa persendirian daripada muka surat 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Doa ni untuk diri sendiri, untuk mak ayah jika masih hidup, apa doa kita, jika dah meninggal dunia, apa doa kita, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak, jiran dan sebagainya. Sampailah doa untuk umat, isi keampunan, rahmat, hidayat semua disusutlah untuk diamalkan. Dah okey. Jadi dan doa-doa ni, mana kalau kita baca dengan menjiwai kata-kata doa ni, maka 15 minit. Tapi kalau baca laju macam itu berita tu 5 minit habis pun. Dan doa ni kita boleh tambah, boleh pilih, disediakan. Contoh dia, ya Allah, ampunilah dosa kami, rahmatilah kami, serta kasih-Allahlah terhadap kami. Berilah kami petunjuk untuk ikut jalan yang lurus, lagi benar di sisimu, dan tolonglah kami untuk mengabdikan diri kepadamu, supaya kami dapat mengerjakan perintah-perintahmu pada masa yang sama, meninggalkan laranganmu, mengikut ajaran kekasihmu, junjungan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, rahmatilah mereka, serta kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami sejak kami kecil. Begitulah kita sebut bersama hati. Doa ni elok bersama hati dan jiwai. Yang kita sebut juga, ada ayah kami dah pergi meninggalkan kami, dah hadir ke hadratmu, dia berada dalam barzakh. Apa doa kita untuk mereka? Dan ada ayah bunda yang masih hidup, apa doa kita yang masih hidup ni? Jadi ditulis di sini, ayah bunda kami yang masih hidup, pandanglah mereka dengan rahmatmu,
kasih yang belah terhadap mereka dan tolong mereka untuk menghabiskan seumur dalam mentaatimu, hidupkan mereka dalam Islam dan tidak dimatikan mereka melainkan dalam beriman. Luaskanlah rezeki mereka, kurniakanlah kesihatan tubuh badan supaya mereka terus menerus dapat berbakti kepadamu sehingga akhir hayat mereka. Ya Arhamar Rahimin. Ini ada doa-doa yang kita isikan sampailah kepada umat. Doa untuk umat pun kita isikan untuk panduan kita berdoa, khususnya masa di Arafah. Memang kita ada banyak masa. Ada orang dia kata tak tahu apa nak doa lah. Dia tak tahu apa nak berdoa. Dia kata nak baca bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab. Jadi bagi menolong membantu orang macam ni, kita sediakan doa dan sebagai asal untuk dia tambah ataupun mana yang tak berkaitan dia tinggalkanlah. Silakan. Di Arafah ni elok kita mengabaikan seorang-seorang. Asal doa di Arafah ni seorang-seorang. Asal dia, apapun bila satu kerja buat agama-agama ni, faedah dia bertambah. Asal seorang-seorang ni supaya masing-masing ada hajat masing-masing, ada keperluan masing-masing. Mintalah masing-masing. Ya? Tapi jika kita ada common keperluan, sama-sama nak minta ampun, sama-sama nak minta rahmat, sama-sama nak minta hidayah, seorang berdoa yang lain amin, bagus. Memang ada riwayat sahabat Nabi SAW, seorang berdoa, seorang amin. Kena dia change pula, yang ni berdoa, yang ni pula amin, mengaminkan. Maka itu baik. Asalnya doa ni seorang-seorang, infiradi. Asas dia. Tapi nak berdoa bersama, bagi tujuan yang sama, is okay, baik. Setiap amalan bila dibuat secara ramai-ramai ni, dia kebaikannya akan bertambah. Cuma solat ni tidak ada toleransi. Solat ni waktu ni berjemaah. Agama tu kan berjemaah. Amalan-amalan lain jika dibuat secara berjemaah, especially yang common punya hajat. Contoh sembahyang sunat hajat. Nabi tak buat sembahyang sunat hajat berjemaah tau. Sekarang kita banyak buat solat sunat hajat berjemaah. Satu kawan, tolonglah anak saya kritikal, atau isteri saya atau suami saya, ayah saya kritikal hospital, tolong doa buat sembahyang hajat. Maknanya semua kita ada satu common hajat, nak tolong dia, nak doakan ayah dia atau keluarga dia dalam hospital, dalam kritikal. Maka bila ada common hajat, buat berjemaah, bagus. Contohnya, bila umat dia datangi satu keperluan, hujan dalam tak turun. Jadi semua orang ada satu common hajat, minta hujan, tapi buat secara berjemaah. Sebab ada orang mempertikaikan sembahyang sunat hajat berjemaah ni, Nabi tak buat. Betul lah Nabi tak buat, kerana Nabi ringankan. Infiradi masing-masing uruslah. Tapi jika hajat common, kawan baik kita nak kritikal, kita pakai semua hajat, bagus. Kebajikan itu akan bertambah bila kita buat secara berjemaah, walaupun Nabi tak buat. Jadi soalan tadi, mana elok ramai-ramai ke, berjemaah ke, atau seorang-seorang, depend pada diri kita lah. Satu kan mungkin kita kalau kita seorang-seorang kita lebih ada tumpuan. Seorang-seorang. Dia berbeza dengan solat jemaah. Solat jemaah ni memang apa pun dituntut kita solat jemaah, khusyuk tak khusyuk. Tapi bila berdoa, amalan-amalan bersifat personal, infiradi, hubungan kita Allah Ta'ala, kalau kita lebih selesa dengan seorang diri, buat seorang diri. Tapi kita seorang diri macam sembahyang malam kan, sembahyang malam kalau kita seorang diri semangat kurang. Buat jemaah, datang semangat sebab-sebab. Bagus. Ya puan. Saya tak clear soalan ni. 26, 27 apa? Yalah, biasanya kita cakap kalau date ni based on Zulhijjah, Zulqa'dah. September ujung. Dia 4 bulan dah wukuf. Dia dah Zulhijjah tu. Okey.
ada orang kata kalau kita flat ujung lebih buat ifrat mengikut pandangan Imam Syafi'i. Ifrat afdal. Ifrat tu afdal. Jadi ramai orang Malaysia nak buat haji ifrat dan ramai minta cuti akhir tujuan nak buat haji ifrat, tak nak kena dah. Jadi berasas pada pandangan itu nak buat ifrat itu lebih afdal semua. Tapi tidak ada halangan jika kita nak mendetak atau dan nak berpegang pada pandangan Imam Hanafi tamattu lebih afdal semua. Dengan mengikira kita ada peluang memberi orang Mekah makan seekor kambing. Pertama ambil kemudahan yang Tuhan beri. Kedua beri orang Mekah makan seekor kambing. Ketiga Nabi Muhammad kata kalau aku buat haji masa depan aku akan buat tamattu. Nabi kata. Jadi ifrat ke tamattu kira ini adalah pilihan yang boleh kita buat. Hantu tahan misalnya kata kawan saya 3 minggu lagi dah pokok dia niat ihram haji dia tahan. Tapi dia pergi seorang atau ini dia hantu tahan. Kalau dia datang rumah kita sampai pukul 4 pagi kita dah menjatuh dia bersembang ni lah. Memang dia hantu tahan. Besok nak pergi dia tu. Jadi itulah pilihan. Saya sendiri, my personal masih recommend tamattu. Pengalaman menunjukkan orang cuti akhir 5 Zulkaidah, 5 Zulhijjah tu, pagi dengan wukuf tu, dia dah tengok kawan dia buat umrah ni dah selesa hari ke-6 ke-7 tu, dia dah mula nak ubah gear. Tapi tak boleh dah. Dia mesti teruskan dengan niat ihram haji. Tapi kalau orang memang nak ambil pendapat Imam Syafi'i, lama berada dalam ihram, maknanya lama menanggung susah. Pahala besar betul. Hujan betul. Nabi yang tu suci. Dan tak dendam. Yang kata lebih baik buat ifrat berasas kepada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Okey. Saya kira kalau makanan belum tersedia kita pergi sesi petang lah. Sesi petang ni kita nak pergi know how. Benda yang sama tau, rukun. Tadi kita baru tengok know what and know why. Know why pun sekat umrah, haji kita belum bincang sikit sebanyak tentang falsafah dia. Know what ni kalau diikut buku dia siri keempat ni. Siri keempat. Bila know how ni dia cover siri 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Macam mana nak berniat ihram, macam mana nak tawaf, macam mana nak sa'i, bila macam mana ni makna apa syarat sah. Apa syarat sah? Bagaimana nak bergunting, mencukur. Baik. Nombor 1, bagaimana berniat ihram. Bagaimana berniat ihram haji ke umrah ke sama je. Dia ada 8 amalan. Untuk berniat ihram ni ada 8 amalan. 5 amalan ni sunat sebelum berniat. Niat tu rukun. Dan niat dengan mikat ni dia bukan ada 2 proses yang berasingan. Berniat ihram di mikat wajib. Harus sebelum mikat. Kalau sampai di mikat tak berniat, terlupa, terlalai apa semua ni, niat tetap wajib selepas mikat. Jadi sebelum berniat ni ada 5 amalan. Nombor 1, bersihkan tubuh badan. Kalau kita tahu, kita suka 5 kan? Bukan betul 5. Bab 5. 5 amalan sunat sebelum berniat ni, bersihkan tubuh badan dengan mandi sunat ihram. 1. Cuma sebelum mandi ni, sunat potong kuku, sunat mencukur bulu ketiak, bulu hari-hari itu sunat ditanggalkan dan mandi. Okey, 1.
Sedah mandi ni, mandi sunat ihram ni, mandi biasalah dengannya. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Jangan 7 rakaat pula saja aku mandi sunat ihram. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah. Mandi macam kita mandi wajib, mandi sunat hari raya. Sudah mandi ni sunat memakai bau-bauan pada tubuh badan, bukan pada pakaian. Deodoran yang halal, sunat. Dan